Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim, alhamdulillah. Malam ni kita membaca Riyadhus Salihin jilid kedua. Kita sampai muka surat 94. Di bawah bab tentang salat sunat asar. Salat sunat asar. Ini di antara sembahyang-sembahyang sunat yang memang disebut di dalam riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu ikhwan, ada satu dua perkara ingin saya sebut dulu, iaitu ada orang bertanya. Yang ni Pak Mik sebagai ulangan daripada yang semalam sikit. Boleh Pak Mik nah? Boleh. Ada orang bertanya, kenapa ustaz ni agak keras sangat bercakap? Bila sebut tentang sunnah Nabi agak keras, dia kata. Wallahu ta'ala alam. Kenapa kita ni sampai tak boleh bergerak langsung? Semayang, puasa, zakat, haji, semuanya kena, orang kata apa, belakang Nabi sungguh. Takkanlah sampai tak ada sedikit kelonggaran. Sebab para ulama kita pun bukan bodoh punya orang, satu. Yang kedua, para ulama pun bukan niat mereka nak merosakkan agama. Sampai kadang-kadang dia kata mendengar beberapa siri ceramah-ceramah ustaz yang ada dalam YouTube ni, merasakan seolah-olah para ulama ni macam bodoh sokmo. Boleh tanyalah orang mana yang bangkitkan soalan tu kan. Dia kata bila mendengar ustaz cakap lagu tu, seolah-olah para ulama ni macam jahat. Beberapa perkataan ustaz angkat, ustaz kata walaupun ada dalam mazhab tapi tak ada dalam hadis. Jadi seolah-olah bodoh semua ulama ni. Ulama ni bercakap sampai benda yang tak ada dalam hadis pun dia berani cakap. Saya pun wallahu ta'ala alam, bila soalan lagu tu orang tanya, mungkin bila bercakap saya pun tak tahu apa saya cakap. Menyebabkan saya pun tak pernah tengok balik video-video yang saya cakap. Tetapi saya menyatakan, ikhwan, sebelum kita nak bawa soalan seperti itu diangkat, beberapa perkara saya terang dulu. Semalam saya terang dah perkara ini, saya nak ulang lagi sekali. Beberapa perkara sebelum kita beramal, kita perlu tahu benda ini. Iaitu apa dia? Kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Hak tu kena tahu dulu. Siapa Rasulullah? Cuba kita ketika mendengar lafaz azan berkumandang, kita membawa diri kita, perasaan kita dalam lafaz itu. Azan ini sehinggakan kata para ulama, hukum azan seakan-akan telah sampai pada peringkat wajib. Walaupun ada para ulama berbincang dengan fardu kifayah, tetapi fardu kifayah azan bermakna fardu ain pada setengah orang.
Bila orang lain buat, baru orang lain tak payah buat. Bermakna fardu kifayah pada orang ramai merupakan fardu ain bagi setengah orang. Jadi bila kalimah azan tu berkumandang, Allahu Akbar, cuba antum beri tumpuan bila kalimah azan tu berkumandang, dengan kita belajar syarat-syarat azan, orang yang begitu suara yang lancang, orang yang penat, orang yang suara dia ke bawah, dia boleh azan, tetapi kalau ada orang suara kuat, orang itu lebih dicadangkan. Satu dunia bergema. Apa itu bila sampai pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa yang kita boleh belajar? Dan kita pula di dalam sunnah disuruh jawab, tak disuruh sembang. Jangan sembang ketika orang azan. Bukan kerana mati tak boleh mengucap. Ada orang bawa dalil kalau azan sembang mati tak boleh mengucap. Tak. Kita kata kalau azan kita sembang, bermakna kita meninggalkan sunnah. Sunnah apa? Sunnah jawab. Nabi suruh kita jawab seperti yang Bilal muadzin itu lafazkan. Kita jawab. Tapi bila sampai kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang kita boleh bayang? Antum bayang Allah sedang mengangkat nama Muhammad di seluruh alam. Allah angkat, Allah lambung nama dia naik. Dalam dunia ni kita ini umat Muhammad. Kita ini umat Muhammad. Selain nama Muhammad, ada nama yang sedap-sedap dia ada. Macam-macam nama, macam-macam bin, macam-macam binti ada. Tetapi bila sampai lafaz azan, kerana kita umat Muhammad, Allah nak satu dunia menyaksikan nama insan ini dimasukkan dalam seruan an-nida. Azan ini dipanggil an-nida, seruan memanggil orang sembahyang, ada nama ini. Dan sebelumnya disebut syahadu an la ilaha illallah. Belakang Muhammad disebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa kalimah itu dilambung setinggi itu, ikhwan? Untuk bagi tahu kepada kita, inilah satu orang yang nama dia, bila disebut nama dia selain daripada Allah, bila kita sebut nama insan yang bernama Muhammad, dialah makhluk yang paling besar di sisi Allah. Ulang ada bisa, rimau ada taring, boya ada kuku, semuanya tak berbisa dan tidak besar di sisi Tuhan. Kita tengok ulang, kita lari. Yalah, kalau ulang tengok kita dia lari, itu ulang ada masalah. Kalau kita tengok ulang kita lari, itu betul lah. Itu betul. Kita lari tengok ulang, pasal bisa dia. Walaupun ulang tak ada kaki, tak ada tangan, kita lari juga. Rimau kita lari. Benda-benda berbisa, kala, lipan kita lari. Kamu boleh lari daripada semua orang kerana takut. Tetapi kamu kena datang kepada Muhammad kerana takut kepada aku. Aku tak terima ibadat kamu kalau kamu tidak ikut Muhammad. Ini apa, ikhwan? Ini apa dia? Ini satu pelajaran yang penting dalam bab akidah. Nama mazhab yang kita ikuti adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris. Bila sampai kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba kita ingat, tengok Muhammad kan. Orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kata itu Muhammad bin Idris lah. Kita kata Muhammad yang ada pada kalimah azan, kita kata Muhammad bin Idris. Pasal kebetulan mazhab kita nama dia Muhammad bin Idris. Kufur kita kepada Allah. Walaupun dalam dunia ni ramai orang ada nama Muhammad, tetapi Muhammad di situ Muhammad yang ma'ruf, yang dikenali, huwa Rasulullah. Diidhafahkan Muhammad itu kepada Rasul utusan Allah. Bukan Muhammad yang lain. Bukan ustaz yang nama Muhammad, bukan mazhab yang bernama Muhammad, bukan ulama yang bernama Muhammad, bukan siapa-siapa. Tetapi Muhammad di situ idhafahnya apa dia? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad yang kita saksikan itu dia utusan Allah. Siapa dia? Huwa Rasulullah. Yang lahir pada tahun gajah, yang meninggal di kota Madinah, Muhammad itulah. Di situ, ikhwan, ada satu pembelajaran akidah. Betapa nama orang ini, riwayat orang ini, amalan orang ini, perkataan orang ini, apabila sabit sesuatu daripada dia, dia diangkat. Dia dilambung naik setinggi azannya berkumandang di udara. Udara
yang membawa seruan azan itu sampai boleh mencecah ke atas awan. Tak ada kepala siapa tinggi sampai ke awan. Orang paling tinggi berapa? 12 kaki. Last punya dia berjumpa 12 kaki. Kaki dia 2 lah, tinggi dia 12 kaki. Itu orang paling tinggi. Anak dia jadi macam renek-renek macam anak ayam. Itu ada di mana? Saya tak ingat dah yang keluar dalam orang yang paling tinggi dalam dunia. Undertaker pun 6 kaki. Dia ni 2 kali Undertaker. Ya, tinggi dia. Tetapi tinggi dia, kepala dia tak sampai ke awan. Tinggi ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, tidak akan ada insan yang ilmu dia lebih tinggi daripada para anbiya dan rasul. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kerana itu, apabila kita nak memulakan satu pembelajaran, yang ni kita kena cam dulu, ikhwan. Bab ini kita kena selesaikan dulu. Dan bab ini menjadi bab yang penting, seperti hadis Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5 perkara. Mula-mula sekali dibina di atas ucapan ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibina di atas ucapan ini. Islam dibina di atas ucapan ini. Lepas tu baru sembahyang, baru puasa, baru zakat, baru haji. Mazhab tidak wujud, Rasul telah wujud. Ulama tidak wujud, Rasul telah wujud. Yang ada dalam syurga tu, yang dikeluarkan oleh Allah daripada syurga, yang nama dia Adam, dia Nabi. Dia bukan ulama, dia bukan pembuka mazhab. Dia anbiya. Dia seorang daripada anbiya, dan nama dia dimasuk seorang daripada 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Manusia mengenal agama dengan para rasul. Pasal itu Allah telah defend para rasul daripada tersalah. Tidak ada perkataan rasul yang boleh dikatakan lemah. Tidak ada. Allah sebut dalam surah An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Tidak disebut walaqad ba'athna fi kulli ummatin ulama. Tidak. Disebut rasulan an ya'budullah. Tiap-tiap umat kami telah hantar rasul kami untuk mengajak mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ini benda asas, ikhwan. Kalau ada satu ilmu kita belajar, ilmu itu menenggelamkan perkara ini, itu petanda ilmu itu ilmu ajaran sesat. Sampai tak keluar kebesaran seorang Nabi. Sampai tak keluar. Antum boleh bayang, kita tidak mencabar, ikhwan, tetapi kita menyatakan dengan keyakinan akidah. Siapa orang dalam dunia ini, orang boleh tunjuk dia pernah naik ke langit Isra' dan Mi'raj secara zahir dan batin. Tunjuk, kita nak tengok. Dia kata wali abdal, kita kata porah. Wali abdal kena. Tak ada, ikhwan, tidak ada. Tidak ada. Yang boleh naik sampai Isra' Mi'raj, sampai Sidratil Muntaha, naik menerima kefarduan salat, lepas tu turun balik. Di umat akhir zaman ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu Allah suruh kita ikut dia. Kemudian Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada aku. Sekarang kita bertanya, Allah menjadikan kita ini kemuncak yang kita kena capai dalam hidup kita ialah beribadat kepada Allah. Itu kemuncak. Arti dia hidup kita ni mungkin ada pasang surut. Kita jatuh, kita bangun. Tapi pastikan sebelum kita mati, target melakukan ibadah kepada Allah tercapai. Tercapai. Tidaklah aku jadikan. Dia tidak kata khalaqatul jin. Dia start dengan menafikan wama, dan tidak. Dia buang segala sebab. Bukan sebab makan, bukan sebab minum. Buang segala sebab. Tidak ada, tidak ada. Melainkan illa itu untuk mensabitkan sebab yang paling tunjang. Aku jadikan jin dan manusia, disebut makhluk yang gagah secara fizikal, disebut makhluknya agak lemah secara tubuh badan. Yang kedua, dijadikan jin dan manusia untuk beribadat kepada Allah.
Dan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kau sembahlah Tuhan kau sampai kau datang kematian. Sekarang Allah jadikan kita untuk beribadat. Orang yang melakukan ibadat dalam bahasa Arab dipanggil abid. Orang yang melakukan ibadat. Kita melakukan ibadat kepada Allah. Kita ini dipanggil hamba yang melakukan ibadat. Allah perintah kita untuk melakukan ibadat. Kita disuruh beribadat. Tiba-tiba Allah berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah suruh kita buat ibadat, kita adalah hamba. Tiba-tiba Allah memanggil Muhammad dengan gelaran hamba. Artinya, dalam maksud menjadikan manusia dan jin untuk beribadat, Muhammad telah sampai pada makam ibadat. Sampai Allah kata, bi'abdihi, aku telah memperjalankan hambanya, aku jadikan dia untuk beribadat. Dan sesungguhnya dia telah beribadat kepada aku. Selain daripada Muhammad dapat gelaran hamba dalam beribadat, siapa lagi dapat? Wali mana? Wali Tek Kucin yang boleh pi sampai martabat ini. Mazhab mana? Mazhab mana yang imam dia Abu Hanifah Nu'man, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang telah sampai pada martabat Quran mengesahkan dia adalah hamba dalam melakukan ibadat? Tidak ada kecuali Muhammad seorang. Butakah mata kita nak tengok benda ni semua? Butakah hati perut kita nak tengok benda ni semua? Kita sambut ayat Isra Mi'raj, kita terlupa kalimah yang Tuhan pakai. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dan kaitkan ayat ini dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Sekarang siapa yang sampai makam ibadat? Ibn Qayyim kata apa? Kata Ibn Qayyim, sesungguhnya makam hamba adalah makam yang paling tertinggi dalam dunia ini. Dan makam itu telah Allah serahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Muhammad, nabi-nabi lain juga dapat. Allah cerita tentang Nuh. Allah kata innahu kana 'abdan syakura. Allah panggil Nuh dengan 'abdan syakura, hamba kami yang bersyukur. Juga dalam surah Al-Isra. Semua nabi-nabi telah sampai pada makam hamba, beribadat pada Allah. Kata Aisyah, hatta tatafattara qadamahu. Ibadat Nabi sampai bengkak kaki. Apa Nabi kata? Uhibbu an akuna 'abdan syakura. Aku nak jadi hamba. Dan Allah telah pilih dalam surah Isra, Muhammad telah capai martabat itu. Dalam surah Al-Bayyinah yang kita duk baca tu, lam yakunin, Allah kata satu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintah kamu beribadat pada aku melainkan ikhlas. Sekarang Muhammad telah capai martabat ikhlas. Muhammad telah capai martabat yang Tuhan arahkan, ikhlas. Sehinggakan syarat ibadat diletak dua. Satu kena ikhlas, kedua mesti ikut Muhammad. Kenapa kena ikut Muhammad? Kerana Muhammad telah mencapai setiap kedudukan yang diarahkan oleh Tuhan. Pasal itu mutaba'ah, mengikut adalah penting. Dulu masa kita sekolah kan, time saya sekolah dulu kan, dia ada apa? Geografi, ilmu alam. Cikgu suruh buat peta kan. Lepas tu dia bagi apa? Kertas putih tu. Apa? Kertas tekak kan? Kita letak atas dia, kita pun draw ikut. Kan peta tu dia ada macam karipak punya gulung-gulung tepi-tepi gigi-gigi dia tu. Kita duk buat lagu tu. Lepas tu kita pindah atas buku sains kita tu, kita ikut. Kenapa kita tak buat sendiri? Kita tekak pasal nak pastikan tak silap. Ya, jangan lari sikit. Kita tengok daripada jauh, kita tengok peta Malaysia macam rimau apa dengan ekor dia, kita pun buat bentuk rimau. Cikgu pangkah. Cikgu kata mana dia punya lereng-lereng bukit dia tu. Batu-batu bukit. Mana tepi-tepi laut dia tu. Dia ada macam bergigi-gigi. Untuk pastikan, kerana kita tak cekap nak buat, kita pakai retas tekam tu. Kita buat balik. Ya. Bila kita tekap, walaupun cikgu tengok, memanglah kita tekap, dia tak exactly, tapi cikgu tengok, dia ni buat kerja betul.
Yang mana korang tu cikgu right juga. Ya ikhwan, Allah mau kita tekap Nabi. Exactly Nabi buat, kita buat tekap. Kenapa? Kerana Muhammad telah masuk dalam semua arahan Tuhan. Allah suruh semayang, dialah orang yang semayang. Allah suruh berudu, dialah orang yang mula berudu. Allah suruh perang, semua dia tahu. Maka dia sampai pada makam hamba, makam orang yang paling ikhlas. Dan paling dahsyat, ikhwatul iman, paling dahsyat, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di dalam Al-Quran, iaitu ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni duk baca surah tongkat. Saya ingat kalau orang yang serah tongkat tu dia faham ayat ni, demi Allah dia takkan serah tongkat. Sebab serah tongkat menyalahi adab orang ini. Mari kita beri perhatian kepada ayat itu daripada surah Al-Ahzab, ayat berapa? 56. Apa Allah berfirman? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Sebut kepada kita, mazhab mana yang mendapat selawat daripada Allah dan malaikat. Sebut kepada kita, mana dia wali yang mendapat selawat daripada Allah dan malaikat. Sebut mai. Kita nak tengok muka orang tu. Tidak ada. Tidak ada. Bukan maksud saya mazhab itu rendah. Tidak. Kata ni dia buat gila pula dah. Dia duk buat lagu ni. Bukan buat lagu ni. Tidak. Sekarang kita nak bagi beza kepada ummah, kenapa beberapa langkah kita dikatakan tak sama dengan pandangan-pandangan para ulama, dan kita menyatakan ikut kepada sunnah, tak apa tak ikut para ulama. Allah dan para malaikat berselawat kepada orang ini, ikhwan. Apa kata Imam Qurtubi? Wal maqsud min hazihil ayah, maksud ayat ini, kata Imam Qurtubi, innallaha subhanahu wa ta'ala akhbara ibadihi bimanzilati abdihi wa nabiyhi indahu fil mala'il a'la. Ayat ini Allah nak bagi tahu kepada seluruh hamba dia betapa kedudukan hambanya ini dan nabinya ini di sisinya, dan nak bagi tahu betapa tinggi orang ini di hadapan para malaikat yang tinggi. Bi annahu yusna alaih, macam mana Allah bagi tahu? Dengan Allah memuji orang itu di hadapan malaikat. Yusna alaihi indal malaikatil muqarrabin wa innal malaikata tusalli alaihi. Bila malaikat dengar macam mana Allah memuji orang ini, malaikat pun terus berselawat kepada orang ini. Summa amara ta'ala ahlul alam, kemudian Allah memerintah penduduk alam yang sufla, alam yang rendah. Kita penduduk bumi rendah, langit itu tinggi, malaikat duduk di langit. Allah memerintah penduduk yang berada di alam yang rendah ini dengan berselawat dan bersalam kepadanya, li jami'is sana, supaya berhimpun dua kepujian antara puji langit dan puji bumi kepada satu insan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah ikhwan, duduk fikir sendiri orang ni. Siapa boleh pi martabat lagu tu? Siapa boleh pi? Orang mengaji tarikat, semalam saya katakan, dia antara ilmu yang celaka, ilmu tasawuf. Dan saya tak akan tarik balik cakap itu. Ilmu yang celaka, ilmu tasawuf. Di dalamnya, bila belajar tasawuf, makrifat, hakikat, tarikat. Last kali mengaji tasawuf, kena apa? Kena wali abdal. Kena wali mana? Kena wali mana ke satu wali 16 tahun wuduk tak batal. Wali tu ada penyakit lah mangkuk oi. 16 tahun wuduk tak batal. Wali apa? Jangan main-main ikhwan. Jangan cakap satu kalimah yang mengangkat makhluk lain lebih mulia daripada Muhammad. Ini syaitan. Jangan cerita satu ibadat ada orang boleh buat yang ibadat itu lebih tinggi daripada Muhammad. Ini syaitan. Jangan ikhwan.
Jangan bagi tahu ada satu orang boleh beruduk dan uduk dia lebih comel daripada uduk Muhammad. Allah telah memerintah seluruh penduduk bumi beruduk seperti uduk Muhammad. Bukan Allah suruh kita cerita ada orang lebih baik daripada Muhammad. Ikhwan, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir dia, ketika dia menafsirkan satu ayat daripada surah Al-Anbiya, ayat ni selalu kita hafal, ayat 107. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwan, duduk tengah-tengah malam buat sikit muhasabah, antum menangis, mesti menangis. Kenapa? Mana ada ayat macam ni turun pada orang lain. Rentak dia sama macam wa ma khalaqtul jinna wal ins tadi. Tidaklah aku utuskan engkau Muhammad. Tidaklah aku utus engkau Muhammad, melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Apa ini ikhwan? Tak mana cacat celah dia. Orang nak jadi rahmat pada orang lain, boleh ada cacat celah? Tiba-tiba Muhammad ini sembahyang fardu dia jaga, sembahyang sunat dia selek. Boleh jadi rahmat ke orang? Tak boleh ikhwan. Tak boleh. Dan tidaklah aku utus engkau. Engkau di sini siapa dia? Bukan wali, bukan sahabat, Muhammad. Sehingga kan kata Imam Al-Qurtubi, yukhbar Allah Ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Allah bagi tahu kepada kita dengan ayat ini, Allah telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin, iaitu Allah utuskan dia untuk kamu seluruhnya tanpa berkecuali. Muhammad membawa rahmat pada kamu. Ya ikhwan, kita di satu tempat kita mungkin rahmat untuk semua orang, tapi di tempat lain kita membawa musibah pada setengah orang. Kita tak boleh bawa rahmat, kebaikan kepada semua orang. Saya main duduk di sini sembang-sembang, antum kata okey, apa ustaz ajak kami boleh faham. Mungkin saya duduk di sini rahmat untuk antum. Tapi kalau saya pergi duduk tengah-tengah tarikat, lagu ni punya sembang, dia baling selipar. Apa duk pergi kata wali abdal tak boleh pakai, dia baling selipar. Maka saya bila duduk tengah mereka tidak jadi rahmat, jadi laknat. Tetapi Muhammad duduk tak mana pun, dia jadi rahmat. Sehingga kan unta, dalam hadis Imam Ahmad, unta boleh panah mata unta ke mata Nabi, dan unta tu menangis, dan unta tu sedang menghadu beban hidup daripada Nabi. Ya, kita baca dalam Al-Ibanah, betul? Bagaimana serigala bagi tahu pada Yahudi itu Muhammad adalah Nabi. Dan hadis itu hadis yang sahih. Ingat lagi? Kan lupa? Tak lupa, macam dekat-dekat nak lupa. Tapi tak lupa lagi, dia cuma dekat-dekat nak lupa. Al-Ibanah punya cerita. Ya ikhwan, siapa dia? Kata Imam Qurtubi, faman qabila minhu, faman qabila hadhihi an-ni'mah wa syakara hadhihi an-ni'mah sa'ida ad-dunya wal akhirah. Siapa yang menerima rahmat ini, siapa yang bersyukur kepada Allah di atas nikmat diutusnya Muhammad, dia pasti bahagia dunia dan akhirat. Kata Imam Qurtubi, wa man raddaha wa jahadaha, siapa yang menolak dan menentang rahmat ini dan tidak bersyukur, khasira fid dunya wal akhirah, dia mesti rugi dunia dan akhirat. Masya-Allah ikhwatul iman. Sampai macam tu rahmat yang Allah bagi kat Nabi Muhammad. Ingat balik hadis yang kita duk baca dalam kuliah duha kita, apa Nabi kata? Utitul Quran wa mislahu ma'ahu, diturunkan kepada aku Al-Quran, dan masa Quran diturunkan seumpama Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, maka Allah bagi tahu yahdi lillati hiya aqwam, Quran membawa ke jalan yang sangat adil, sangat benar. Quran bagi tahu apa dia? Diturunkan Quran syifaun wa rahmatun, ada ubat, ada rahmat. Artinya diturunkan rahmat besar pada Nabi. Apa dia? Al-Quran. Lepas tu Nabi kata setiap kali diturunkan Quran, diturunkan seumpama Al-Quran. Apa dia yang seumpama Quran? Sunnah. Ya,
Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau. Dengan apa Allah utuskan Nabi? Dengan Quran, dengan sunnah. Kedua-dua benda itu ada pada Nabi. Rahmatan lil alamin. Untuk membawa kebaikan pada sekalian alam. Maka Allah kata, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang mengutuskan rasul dia membawa hidayah dan agama yang maha benar. Mana ada dalam dunia ni orang yang Quran saksikan dia benar kecuali Muhammad. Kerana itu, apabila kita ingin ikut orang, kita kena letak syarat. Orang itu berada di atas jalan Muhammad. Kita mendekati si fulan kerana nak faham ajaran Muhammad, bukan pasal nak mendekati dia. Kita kawan dengan dia kerana kita rasa dia tahu lebih tentang Muhammad dari kita. Tapi bila kita duk pi ke dia, Nabi kita pelan tak tahu, Qisasul Anbiya pelan tak dengar, kisah Nabi pelan tak dengar. Duk dengar ada satu wali. Wali ni dia tidur dah, makan dah, apa dah. Dia isap rokok. Ada satu wali baru punya. Macam mana ya kawan? Perjalanan kita tu pelan bengkok. Pelan bengkok ya kawan. Semalam kita cerita, ingat lagi Pak Amit, saya ulang sikit. Apa ulang orang putih panggil apa? Reply ke? Ha? Repeat ah, silakan reply pula nah. Repeat. Repeat, saya ulang sikit. Apa dia? Dalam hadis Bukhari kan, daripada Jabir bin Abdullah, apa dia cerita? Nabi daripada Madinah nak masuk Mekah, tiba-tiba disekat di Hudaibiyah. Kan Pak Mi hadis malam nah? Sekat di Hudaibiyah. Apa jadi? Sahabat berjalan daripada Madinah mai Hudaibiyah, duk minum ayak sampai ayak habis. Tekak dah jadi sakit. Bila sampai Hudaibiyah, sahabat menangis macam anak-anak kecil. Punya lapak ayak. Tu boleh bayang. Sahabat menangis macam anak-anak kecil, duk menangis tak ada ayak. Kebetulan bila sampai tang Hudaibiyah, masuk waktu nak semayang, Nabi pun buka bekas ayak Nabi tu. Kita kata mineral water hak kecil tu Nabi buka. Qirbah dulu kan dibuat daripada apa? Kulit-kulit binatang tu kan. Qirbah. Nabi buka tujuan Nabi nak ambil uduk nak semayang. Tiba-tiba Nabi tanya sahabat, tengok air macam tak ambil semayang pun. Nabi kata, hampa ada apa? Maksud Nabi tanya, mana ayak hampa tadi ni? Kata-kata sahabat teriak, ayak apa pun tak ada. Sahabat teriak. Antum boleh bayang macam sahabat Abu Bakar, macam Osman tu boleh teriak. Sikit punya pejai ke hati mereka dengan Islam ni? Boleh teriak, tak ada ayak. Kata Jabir, aku tengok dengan mata aku sendiri. Nabi bila tengok lagu tu, Nabi senyum. Nabi ambil qirbah Nabi tu, Nabi tuang macam kita ada dalam mangkuk, Nabi letak tangan Nabi. Kata Jabir, demi Allah kami nampak di celah-celah jari Nabi ni keluar ayak. Nabi panggil hak menangis tadi ni semua ni, Nabi panggil, mai minum. Ada yang minum, ada yang sapu muka, sapu kepala, ada yang berwuduk. Nabi kata ada lagi dah. Dia kata habis dah. Orang yang tidak menyaksikan cerita tu, dia mendengar Jabir cerita, dia tanya Jabir. Dia kata, masa hampa duk ambil wuduk daripada ayak keluar jari Nabi tu, hampa berapa orang? Jabir kata pada orang ni, kalaulah masa tu kami ada 100,000 orang, cukup minum ayak yang keluar daripada jari Nabi. Tapi jumlah kami masa tu cuma 1,500 orang. Hadis ni hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Ikhwan, yang kita duk pikut ni semua ni, ada ke jari keluar? Tak ada jari keluar ayak, mulut keluar asap aja. Yang kita duk pergi turut ni, sampai tak tentu kalu punya turut. Ya. Abdullah bin Atiq, juga hadis Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Atiq, apa cerita dia semalam Pak Hamid? Kaki dia patah. Abdullah bin Atiq patah kaki. Ini hadis Bukhari Muslim. Ikat dengan kain serban punya duk
Aduh lah, sakit. Abdullah bin Atiq sakit. Nabi kata, apa pasal? Saya kawan sedih kan, abang patah kaki apa nak buat. Lawai pun tak ada, tentu nak pergi tengok isteri apa. Habis orang sakit. Nabi boleh rasa orang sakit lagu mana. Nabi duduk sembang dengan dia. Sambil Nabi sembang dengan dia, Nabi kata unjuk kaki mai. Nabi bukan buka urutan apa-apa, kata tak ada. Nabi kata unjuk kaki mai Abdullah, dia pun unjuk. Nabi buka kan serban, nampak patah. Sambil sembang dengan dia, Nabi duduk urut kawasan betih yang patah tu. Nabi duduk usap lagu tu. Dia duduk sembang dengan Nabi. Dalam duduk sembang-sembang, dia tak sedap. Kaki dia tu, dia duduk tarik jadi menguat. Abdullah bin Atiq kata, kaki aku macam tak sakit. Nabi pun masuk. Hadis ni hadis Bukhari. Siapa dia boleh buat lagu ni? Tak ada je kawan. Yang duk ada buat lagu ni semua pergi menuntut Gunung Jerai. Gunung Jerai pun dah tak ada pokok dah. Pergi naik mana punya Gunung Kinabalu pula. Pergi menuntut, turun mai, bagi nombor ke orang. Mai pukul 4 pagi ambil 1 nombor, 2 nombor. Nabi tak buat kerja macam tu. Allah bagi mukjizat dekat dia. Orang ni Tuhan suruh kita ikut. Tak mana cacat celah dia. Kenapa kita sedih nak tinggal orang lain, nak mai pada orang yang paling sempurna? Kenapa sedih? Patut kita sedih tinggal Nabi, pergi pada orang yang tak sempurna. Kita sedih. Hari Tuhan bagi ilmu kat kita. Tuhan bagi hidayah dekat kita. Kita dapat tahu inilah amalan Nabi yang sebenar. Sujud syukur kita pada Allah banyak-banyak. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat jalan kekasihan. Ni orang selama ni duk tolong kita kenal agama, kita nak pelacir dia ke? Tak. Dia tetap berjasa dalam hidup kita. Dia kawan kita, dia sahabat kita, dia ulama kita, dia ustaz kita, dia mazhab kita. Dia lebih baik daripada kita di sisi Allah. Tapi Muhammad lebih baik daripada dia. Kita turut Muhammad. Kita sayang orang ni. Yang ni nama dia fiqh akidah. Kena faham dulu benda ni. Kena faham dulu. Pasal apa? Bila ada para ulama buat sembahyang hajat, kita kata Nabi tak buat. Kita tak buat. Orang tanya kita, awak dia ulama, dia tak tahu ke? Kita kata aku tak tahu, dia tahu tak tahu. Tapi Nabi tak buat, aku tak buat nah. Hang pasal apa tak ikut ulama? Ikut Nabi. Hang lah ni nampak satu macam. Hang duk pelekeh para ulama, nampak? Dah tak pelekeh. Semua ulama kita sayang, tapi Nabi kita iman. Kita tak beriman dengan para ulama. Depa macam jalan kita masuk. Hari kita kenal Nabi, kita datang kepada Nabi. Kita beramal dengan sunnah-sunnah Nabi. Ulama kita sayang. Orang Melayu ada satu perpatah. Apa dia? Kalau tak silap, orang Melayu kata apa? Bagus juga pepatah tu. Apa dia kata? Dunia dikilik macam mana? Akhirat dijunjung. Kan akhirat dikilik, dunia dijunjung. Tak bisa dengar nah? Melayu lain, bukan Melayu ni, Melayu lain pula. Dia ada kata dia ada kata lagu tu sikit kan. Tapi tak apalah, kita ambil lah. Bumi dipijak langit dijunjung kan, lagu tu lah. Biasa dengar macam mana? Dia kata dia kilik. Maksud dia tak lepas, dia sayang, dia tak buang. Benda berguna. Tapi di buah hati kepala ni benda paling mulia. Sunnah Nabi, Quran, Islam duduk atas kepala. Betul bahasa orang Melayu kan? Titah duli tuanku patik junjung di atas batu jembala patik. Patik junjung. Maksud dia apa? Bila kata junjung tu, benda tu kira tinggi ya. Kembali pada pepatah tu pun tak apa. Quran, sunnah yang sahih, junjung. Junjung. Ni para ulama mazhab ni kita kilik dia. Takkan lepas. Kita tak mana boleh lepas daripada mazhab Syafi'i. Dia duduk pada kurunnya Nabi kata selamat. 300 tahun tu ulama kata selamat. Dia duduk zaman tu. Mana boleh kita jentik dia? Kita jentik dia, kita jentik salafus salih. Kita keluar daripada ahlu sunnah. Simbol ahlu sunnah menghormati para salafus salih. Tidak mengkritik para salafus salih. Mana-mana pandangan mereka yang daif, kita letak sebelah. Tidak menghina, tidak kata lebih kurang apalah Imam Syafi'i ni tu lah mengaji tak mau habis. Ni yara. Dia keluar bahasa asal.
Niara tu maksud dia hang siapa? Hang siapa? Ha. Kan? Hang siapa? Tak. Kita tak buat lagu tu. Bila sebut Imam Syafi'i, apa kita kata? Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati dia. Dah sampai bila-bila orang tanya, hang mazhab siapa? Kita kata saya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalamnya ada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ikhwan, benda ni kita kena bagi settle dulu. Kalau kita duduk mengaji tapi benda tu tak boleh settle dan benda tu tak patut jadi tak faham. Jadi saya harap orang yang bila dia tanya saya soalan tu dia boleh faham juga. Kita bukan tolak mazhab semua, tak tolak semua. Pakai. Tapi kita tak gocoh dengan hadis. Dengar lelok gocoh. Gocoh. Kita tak gocoh dengan hadis. Gocoh ni maksudnya lawan. Kita tak gocoh dengan hadis. Kita boleh gocoh dengan kawan-kawan. Tapi tak gocoh dengan hadis. Ingat lelok. Belajarlah kitab Muwatta boleh belajar, Sahih Bukhari boleh mengajar. Boleh ni nanti kita akan ni bab yang kita akan jumpa. Kalau tak jumpa malam ni, malam-malam yang lain kita akan jumpa satu bab di mana kita mufarakah dengan Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari tu sikit punya bab Sahih Bukhari kan. Ada bab dia bercakap kita merasakan pandangan dia tak kuat. Ni Yara. Ini Bukhari. Pasal apa orang kata dia tak kuat? Sebab hadis. Adakah Bukhari tak tahu hadis? Dia itu siapa dia? Dia ni dipanggil sebagai Amir fi ilmi hadis. Dia ni raja dalam ilmu hadis. Macam kita baca pengalaman kita hari itu, Imam Muslim kan, kita baca Riyadhus Salihin juga ada bab kita mufarakah dengan Imam Muslim. Pasal hadis yang dia perkenal itu agak syad. Lafaz dia bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Siapa dia Imam Muslim? Sahih Muslim. Kenapa hang mufarakah dengan dia? Kerana kita letak Quran dan sunnah di hadapan. Dan mereka merestui keadaan itu. Sangat merestui keadaan itu. Pak Mi ingat balik pelajaran kita rumah Pak Long? Baru ni kita mengaji bab apa? Bagaimana bermazhab. Buku Ustaz Hairi Noncik cerita kat kita macam mana nak bermazhab. Tu dia cerita usul mazhab. Kerana mazhab itu bawa usul, kadang-kadang fatwa dia kita tak ikut kerana kita mempertahankan usul dia. Subhanallah. Kalau nak dengar lebih lanjut, minta CD kat sahabat baju merah kita. Bukan jual CD, dah kita tak jual CD. Baik, ikhwatul iman. Kita muka surat 94. Muka surat 94 bab salat sunat asar. Kita nak tengok bab tentang salat sunat asar. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim 'ala al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan. Kita boleh baca dengan Tirmizi, kita boleh baca dengan Turmuzi. Dua riwayat ini, dua qiraat ini yang masyhur. Boleh baca, dua-dua boleh baca. Satu orang tu buah nama anak dia Muhammad Turmuzi, boleh. Dia buah nama anak dia Ahmad Tirmizi pun boleh. Tu saya duduk berkelai. Apa nama hang tur? Ni betul-betul sir lah. Jangan kata macam tu. Itu kiraat yang diperkenankan. Tur pun boleh, tir pun boleh. Tar tak ada. Kita baca, boleh baca dengan At-Tirmizi, At-Turmuzi. Ini riwayat yang masyhur. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita kata apa? Radhiyallahu anhu. Semua sahabat karamallahu wajhah. Semua sahabat Allah Ta'ala muliakan wajah mereka. Quran kata apa? Simahum fi ujuhihim min athari sujud. Hang boleh nampak muka mereka ni kesan sujud pada Allah. Mereka ini semua sahabat. Kullu sahabatu akramallah. Semua sahabat dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tak payah nak pilih satu sahabat, nak bagi satu
nama karamallahu wajhah, tak payah. Kalau nak kata semua. Mai Abu Bakar pun an Abi Bakrin karamallahu wajhah kata. Tapi kat Abu Bakar tak kata pula. Dekat Umar tak kata pula karamallahu wajhah. Dekat Osman tak kata pula. Pasal apa yang pergi katakan Ali bin Abi Talib? Ini kesan habuk-habuk daripada Syiah, kesan. Jadi untuk menunjukkan kita ini ahli sunnah, apa yang kita pakai pada satu sahabat, kita pakai pada semua sahabat. Biasa kita pakai apa dia? Radhiyallahu anhu. Semua. Hak perempuan, radhiyallahu anha. Semua. Boleh hak laki-laki nak kata radhiyallahu anha pun boleh. Cuma orang Arab dia kejip mata 4 kali. Dia gelak. Boleh. Kita kata daripada Umar radhiyallahu anha. Tu Arab nanti belek muka kita sikit. Dia ni silap makan ubat. Tapi tak salah. Berarti kita semayang mayat kan? Mayat laki-laki pun Allahumma ghafir lahu, mayat perempuan pun Allahumma ghafir lahu. Tak ada salah tak mana? Sebab hu dengan ha ni ganti nama, dhamir saja. Nya. Mayat laki-laki kita baca Allahumma ghafir laha, mayat perempuan kita baca Allahumma ghafir laha. Tak ada salah apa. Malaikat pun tak pening. Malaikat tak ada boleh pening namanya. Malaikat tahu yang baca tu pening. Malaikat tak pening. Malaikat tahu yang baca tu pening. Hu dengan ha dia tak tahu nak letak ganti nama tak mana. Tapi tak ada salah. Dari segi batas sembahyang dak, dari segi apa dak, dari segi muhadasah. Kita bercakap Arab ni tak ada salah. Arab boleh faham. Maka kita pakailah radhiyallahu anhu untuk semua sahabat. Kalau nak pakai karamallahu wajhah, pakai untuk semua. Jangan pakai kat satu orang. Bila pakai satu orang, nampak ada pengaruh asing. Ada pengaruh asing luar daripada akidah Ahlussunnah, dia masuk masjid. Kita tak mau pakai karamallahu wajhah. Pasal semua sahabat akramallahu ta'ala wajhahum. Allah muliakan wajah mereka kerana Islam. Dan Nabi sebut dalam hadis, nadarallahu, Allah muliakan wajah-wajah orang yang mendengar hadis daripada aku. Mulia. Ini semua orang yang mulia wajah-wajah. Semua ni wajah mulia. Pasal apa? Dengar hadis. Baik, ikhwatul iman. Ali bin Abi Talib. Ali ni pun sama juga dalam hadis Bukhari. Ali ni dalam perang apa Pak Mit? Khaybar. Dalam perang Khaybar. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata, aku nak bagi bendera ni. Aku nak bagi bendera ni dekat siapa? Dekat orang yang Allah tentukan tangan dia buat mai kemenangan untuk kita. Bila Nabi kata lagu tu, sahabat-sahabat yang dengar ni apa dia? Mudah-mudahan aku. Semua doain lagu tu. Mudah-mudahan aku. Tiba-tiba Nabi tanya, Ali mana? Dia kata, Ali dia uzuk. Nabi kata, apa nak perang pergi uzuk pula? Mata dia sakit dia Rasulullah. Nabi kita panggil dia mai. Ni nak perang ni. Mana boleh ada kecil manis macam tu? Nak perang. Nabi kita mai Ustaz. Panggil Ali mai. Ali mai. Tengok-tengok mata dia sakit. Nabi kata, Ali tengok aku. Dia tak mau tengok. Kan orang Melayu pun dia percaya. Kalau orang sakit mata bercengkit. Ni satu penyakit orang Melayu. Please lah Muslim. Nabi kata tak ada penyakit boleh bercengkit. Habis kalau kita pergi ziarah kawan tu, kita balik demam. Saja Tuhan nak bagi. Saja Tuhan nak bagi. Kita nak percaya cakap doktor lebih ke cakap Nabi? Cakap Nabi. Cukup cakap tu. Cukup. Nabi kata tak ada. Apa? Yang duk pakai daun Hindu kan tu rumah tu. Penyakit apa? Nama penyakit tu? Campak-campak. Kan? Dia pakai daun mambu. Orang tu kata daun tu daun Hindu. Dia orang tu daun Hindu dia kata bubur. Tak apalah kita berubat pakai. Berubat pakai. Tapi tak ada dalam kepala kita campak tu boleh berjangkit. Tak ada. Dia makhluk Tuhan. Menyebabkan kita sampai tak mau ziarah orang sakit. Tak ada. Kita takut. Kita baca doa Nabi aja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita baca ayat Quran. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhan aku di atas semua benda, dia yang pelihara. Hang pelihara aku daripada penyakit ya Allah. Aku nak ziarah hamba Allah tu kerana menegakkan sunnah Nabi hang. La haula wala quwata illa billah. Kalau balik-balik dah demam campak. Ni aku duk kata jangan pi. Dah. Saja Tuhan nak uji kita.
Ali pun macam tu. Nabi kata, tengok muka aku Ali. Ali tak mau tengok. Takut berjengkit kan. Nabi kata, Ali tengok. Ali pun tengok mata Nabi. Dalam Ali duduk jegil tengok, Nabi ludah masuk dalam mata Ali. Nabi ludah belah kanan, Nabi ludah belah kiri. Nabi bagi bendera pada Ali. Nabi kata, Ali, Allah menentukan hang balik kemenangan. Ali bila kena ludah yang ludah Nabi duduk kelipong. Sahabat kata Ali, merah hilanglah. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Menunjukkan Nabi ada hak nama dia barakatul ma'nawiyah. Ni nama dia barakah ma'nawiyah. Allah bagi kat Nabi. Kita duk pilih ludah orang ti mampu terus kawan tu kan. Tak ada. Tapi Ali juga dalam hadis Tirmizi, dia sakit mata. Dia makan buah kurma. Nabi tahan tangan dia. Nabi kata, Ali, sakit mata jangan makan buah kurma. Nanti sakit mai balik. Maka hadis tu Imam Tirmizi buat dalil kata termasuk dalam perubatan Islam adalah pantang. Bila kita sakit, tak usah makan tu, tak usah makan ni, pantang. Pantang itu termasuk sunnah. Kan dalam TV sekarang ni ada sajian sunnah. Kan dia tu duk ajak. Dalam sajian sunnah buah santan masuk. Bila Nabi pergi kok nyok apakah santan tu? Orang Melayu panggil apa? Hab serep, betul-betul ya. Hang bubuh sajian sunnah hampir pokok santan masuk. Tanah harap tak mana ada pokok nyok. Jadi orang putih kata rasional lah sikit, cakap bubuhlah sajian benda lain ke, sajian apa ke, pembuka selera ke, dia buh sajian sunnah. Dia kata buh santan sikit. Mangkau dia bawa ni. Baik, kata Ali bin Abi Talib, Nabi SAW selalu semayang sunat 4 rakaat sebelum solat asar, di mana beliau memisahkannya dengan salam yang ditujukan kepada malaikat al-muqarrabin dan kaum muslimin dan mukminin yang mengikutinya. Hadis ini hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Daripada hadis ini Imam Nawawi ambil, dia sokong tajuk dia. Apa dia? Sunat kita sembahyang 4 rakaat, iaitu sembahyang qabliyah asar. Sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. An-Nawawi di antara orang yang setuju sembahyang ni wujud. Orang bang asar, tak usah sembahyang asar lagi, sembahyang sunat asar 4 rakaat. Macam mana cara dia? Cara dia Nabi buat dengan tahiyat awal. Itu dia katakan Nabi memisahkan dengan salam kepada malaikat. Salam pada malaikat itu maksudnya Nabi bertahiyat. Nabi bertahiyat, lepas tu bangkit lagi, macam buat sembahyang asar lah. Itu nama dia qabliyah asar. Nabi buat 4 rakaat. Dan hadis yang menceritakan qabliyah asar ni adalah hadis yang hasan. Dalam riwayat lain, masa Nabi menceritakan bab ni, Nabi guna satu kalimah. Nabi kata liman sya'a. Bagi siapa yang suka nak buat, dia boleh buat. Dan sahabat menceritakan bila orang bang semua pekat-pekat pergi cari tiang-tiang masjid ni, nak pergi duduk belakang tiang nak sembahyang sunat qabliyah asar, nak sembahyang. Nabi keluar Nabi tengok, Nabi kata apa pun tak, larang pun tak, suruh pun tak. Nabi masuk Ustaz. Sampai depa habis sembahyang, Nabi keluar balik. Nabi kata sepatah, liman sya'a. Siapa suka nak buat, dia boleh buat. Siapa tak mau buat, dia punya pasal. Ulama hadis kata seolah-olah kedudukan sembahyang qabliyah asar ni, yang buat dengan yang tak buat macam sama. Kalau dia ada kelebihan, Nabi akan cerita kelebihan dia. Nabi akan bagi tahu siapa yang buat ni lebih afdal. Tetapi ada juga satu dua hadis menceritakan semoga Allah merahmati orang-orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. An-Nawawi dia terima hadis ni. Dalam majmu' dia ulas panjang lebar betapa sabit sembahyang sunat qabliyah asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Lepas tu iqamah, lepas tu sembahyang fardu asar. Ini pandangan Imam An-Nawawi. Pasal kita baca Riyadhus Salihin, dia mempertahankan. Baik, kita baca lagi. Sekejap kita buat kesimpulan.
Dari Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, semoga Allah sentiasa memberi rahmat kepada seseorang yang suka sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Juga hadis ini hadis yang hasan, riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Seolah-olah hadis yang kedua ni menceritakan fadilat sembahyang sunat asar. Tapi saya katakan tadi, Nabi kata liman sya'a. Dengan kalimah liman sya'a itu menggugurkan kedudukan sembahyang sunat asar sebagai sunat rawatib yang muakkad. Dia jadi tidak muakkad. Pasal kalimah Nabi bagi siapa yang suka. Bermakna bagi orang yang rasa tak larat, tak mau buat, Nabi meluluskan tindakan dia itu. Maka dengan Nabi kata macam tu, di sisi ulama hadis, sembahyang ini wujud dalam hadis, tapi dia bukan rawatib yang muakkad. Dia rawatib ghairu muakkad. Dan sebahagian para ulama pula kata, tak boleh masuk dia dalam rawatib langsung. Dia sembahyang sunat yang biasa. Dia bukan rawatib. Cuma dia ada sikit kelebihan, mudah-mudahan Allah merahmati. Kalimah mudah-mudahan Allah merahmati itu ulama hadis bahas lagi. Pasal apa Nabi kata mudah-mudahan? Pasal Nabi tengok kesungguhan mereka tu, kalimah mudah-mudahan dirahmati itu sama dengan kalimah mudah-mudahan Tuhan terima penatlah mereka. Adakah kelebihan sembahyang sunat asar? Nabi kata mudah-mudahan. Maksud dia apa? Mudah-mudahan. Jadi kalau orang tu buat, mudah-mudahan. Orang tu pergi kerja, dia nak pergi interview kerja, kita kata apa? Mudah-mudahan hang dapat. Adakah dengan kata kita mudah-mudahan dia dapat, confirm dia dapat? Tak. Mudah-mudahan dia dapat. Awak hang kata lagu tu, habis aku nak suruh aku kata apa? Mudah-mudahan tolenji bila lagu tu. Kesianlah kat dia. Mudah-mudahan dia dapat. Pasal apa? Dengan penat dia bangkit, mandi, iron baju, bawa dia punya segala file-file apa ke, duk tunggu bas pi beratok, sampai-sampai dapat nombor 100. Penat lelah dia tu, kalau dia dapat pun balui lah. Maka Nabi tengok sahabat ni, Nabi keluar nak semayang asar. Nabi tengok dia buat semayang. Nabi kata, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Mudah-mudahan. Tapi Nabi tak kata apa-apa pada kawan yang tak sembahyang, dan Nabi sendiri tidak sembahyang. Maka kerana itu para ulama kata siapa nak buat sembahyang ni kita tak boleh halang. Siapa tak mau buat, dipersilakan tak buat. Tapi jangan kata apa-apa pada kawan yang buat. Kalau nak kata, kita kata lagu Nabi kata, mudah-mudahan Allah merahmati 4 rakaat sembahyang qabliyah asar kamu. Itu sunnah Nabi. Tapi dia bukan sunat rawatib yang muakkad, dia ghairu muakkad yang tidak dituntut. Dan kalau terlepas tidak ada apa-apa, kalau buat pun boleh buat, tidak ada halnya. Begitu. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri raka'atain rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering salat sunat asar 2 rakaat sebelum salat fardu asar. Hadis ini hadis sahih riwayat Abi Daud. Antum cuba tengok hadis ini hadis Ali kan? Hadis Ali bin Abi Talib. Cuba tengok hadis Ali yang di atas tu. Apa beza dia? Beza dia apa pakcik? 4 kan? Di atas 4, di bawah 2. Hadis Ibnu Umar 4 juga kan? Bermakna hadis Ali yang nombor 3 ni nama dia syadz. Apa dia syadz? Hadis ini matan dia bertentangan dengan matan yang sahih di atas. Hadis semua cerita 4, mai kat dia cerita 2. Dia pun sahih juga. Tapi yang cerita 4 ni lebih sahih. Maka apabila hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih yang lebih banyak, nama dia syadz. Tapi sanad dia sahih, matan dia syadz. Maka kata para ulama, apabila matan hadis itu syadz, maka hadis itu tidak perlu kita bagi satu penelitian yang berat, tinggalkan dia. Bermakna qabliyah asar kalau nak buat berapa? 4. Yang 2 ada tak ada riwayat? Ada. Apa problem yang 2 ni?
syadz, maka ditinggalkan yang 2, buatlah yang 4 kalau nak buat, tak usah buat 2. Kata para ulama, tinggalkan. Ini An-Nawawi tak cerita di sini, tapi dalam syarah dia bagi penjelasan. Maka kita tulis di situ sanad yang sahih, matan yang syadz. Bila matan tu syadz, kan dalam hadis-hadis sahih dia kena ada sambung sanad, kan? Dia kena ada apa? Lepas daripada syadz, lepas daripada illah. Maka salah satu syarat untuk beramal dengan hadis itu, matan dia tidak boleh syadz, ada suatu pertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Jadi kesimpulan daripada 3 hadis ni, kita bagi tahu apa dia? Kita bagi tahu siapa nak buat sembahyang qabliyah asar, dia boleh buat. Buat berapa? 4 rakaat. Buat dengan ada tahiyat awal. Lepas tu buat sembahyang asar. Kalau siapa buat 2, dia telah meninggalkan riwayat yang sahih, dia telah beramal dengan riwayat yang syadz, maka itu tindakan yang kurang tepat. Kalau dia buat 4, kita kata mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Kalau dia buat 2, kita tak usah kata apa kat dia, kita kata hadis itu ada masalah. Hadis itu ada masalah. Boleh nampak nah? Okey, clear nah? Baik. Ya. Ya, macam sembahyang biasa. Macam solat sunat biasa. Sebab dalam hadis ni tak dicerita kaifiat dia, maka kembalilah kepada keumuman sembahyang sunat itu dengan baca Fatihah, lepas tu kita rukuk. Adapun sembahyang sunat yang Nabi sebut baca surah, kita baca surah. Seperti tahajud, seperti sunat fajar, Nabi sebut dan Nabi hantar surah-surah apa? Witir Nabi sebut surah, kita baca surah. Yang Nabi tak sebut surah, kembali pada sifat sembahyang itu. Ringankan sembahyang itu, jangan bagi. Pasal sekali nak sembahyang fardu lagi. Dalam sembahyang fardu ada baca surah, ada baca Fatihah. Kembali. Ya. Beza dengan qabliyah zuhur kita buat dua. Yang ni kita buat sekali dengan satu tasyahud, dengan 2 tasyahud. Ya, boleh. Kalau qabliyah zuhur kita nak buat 4 pun boleh. Buat sekali. Ya, kita buat sekali pun boleh. Tapi sembahyang yang mana Nabi sebut 2-2, kita buat 2-2. Yang mana disebut 4, kita buat 4. Maka di sini dalam sembahyang qabliyah asar disebut 4 rakaat, lepas tu disebut yafsilu baina bit taslim. Nabi pisahkan antara 2 rakaat itu dengan taslim. Taslim ni dalam bahasa Melayu terjemahan dia salam. Tapi ulama hadis kata bukan assalamualaikum. Salam di situ salam dalam tahiyat. Salam dalam tahiyat bermakna penghormatan untuk para malaikat dan hamba-hamba Allah yang saleh-saleh ni. Bermakna Nabi bertahiyat. Kita buat asar macam ni. Boleh masyarakat nah? Okey. Tajuk baru, bab salat sunat sebelum dan sesudah salat maghrib. Ini pula ba'diyah dan qabliyah maghrib. Dia kata apa dia? Dia kata hadis tentang salat. Boleh Pak Mik? Oh, latah ke? Baik, kita pun seria juga kan. Baik. Dia kata taqaddama fi hadhihi al-abwab hadis Ibn Umar wa hadis Aisyah radhiyallahu anhum wa huma sahihani. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. Dia kata hadis tentang salat sunat sesudah salat maghrib, maknanya ba'diyah lah, sebahagian telah disebut pada bab-bab terdahulu, iaitu hadis daripada Ibnu Umar dan hadis Aisyah. Kedua-duanya sahih, di mana dikatakan bahawa Nabi sentiasa mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sesudah salat maghrib. Kita dah baca dah hadis itu. Hadis itu ada, kalau kita tengok muka surat berapa, kita lepas dah baca hadis itu, hadis daripada Aisyah 88. Itu di situ ada hadis Ibnu Umar. Muka surat 88 ada hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang menceritakan tentang wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan Nabi sembahyang 2 rakaat lepas maghrib.
dengan Ibnu Umar kata sallaitu ma'a Rasulillah. Muka surat 88 hadis nombor 2 tu, Ibnu Umar duk cerita Nabi buat sembahyang apa kan. Di situ dia kata wa raka'ataini ba'dal maghrib. Nabi sembahyang 2 rakaat lepas daripada Nabi sembahyang maghrib. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, muka surat berapa ada? Hadis Aisyah menceritakan Nabi sembahyang sunat maghrib. Saya ingat yang tu balik boleh tengok sendiri ya. Apa yang tu boleh tengok kemudian. Tapi bab tu dah lepas dah kita belajar. Maka Imam Nawawi kata dia tak mau ulang balik hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah, sebab tentang qabliyah maghrib ni, tentang ba'diyah maghrib ni semua orang tahu dah. Iaitu hadis Aisyah pada muka surat 93. Hadis yang ketiga, muka surat 93, hadis ketiga tu Aisyah kata, Aisyah guna perkataan wa kana yusalli bin nasi al-maghrib summa yadkhulu fa yusalli raka'atain. Iaitu Nabi keluar dengan orang ramai, Nabi sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, Nabi masuk dalam rumah dia buat 2 rakaat. Itu adalah ba'diyah kepada maghrib. Jadi hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah telah menceritakan sembahyang ni wujud. Jadi An-Nawawi tak mengulang dah hadis tu. Dia nak ulang di sini hadis tentang qabliyah maghrib yang dia tak sebut lagi. Qabliyah maghrib. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في ثالثة لمن شاء رواه البخاري. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sembahyanglah kamu sekalian sebelum mengerjakan solat maghrib. Kemudian pada perintah yang ketiga kalinya, masuk kali Nabi diulang 3 kali. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla maghrib, sembahyang qabla maghrib ni. Masuk kali ketiga, Nabi kata bagi siapa yang menghendakinya. Siapa mau sembahyang. Artinya Nabi pernah memberi jalan nak sembahyang qabla maghrib 2 rakaat. Tapi Nabi kata siapa suka. Tapi sahabat teropong Nabi sendiri, dia tak buat. Maka dia bagi kelulusan. Jadi kita pun lepas orang qamat, orang azan maghrib, kita tak boleh pergi kerja untuk bila. Qamatlah. Sekali hang tak qamat, depa buat maghrib. BP depa buat nah. Depa nak buat, depa buat nah. Sunnah bukan halang orang, benda itu wujud. Cuma kedudukan qabliyah maghrib, kerana Nabi kata liman syaa, qabliyah maghrib termasuk dalam bumbung sunnah. Dia bukan bid'ah, sembahyang yang sunnah. Cuma dia berada pada kedudukan yang tidak dianjurkan seperti mana rawatib yang muakkad, macam qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah Aisyah. Yang ni nama dia rawatib muakkad yang dituntut. Kalau terlepas, Nabi suruh qada. Yang dikatakan ghairu muakkad, Nabi bagi pilihan. Kalau rajin buat, tak rajin tak payah buat. Kalau terlepas tak payah qada. Itu nama dia ghairu muakkad. Tapi kerana Nabi membenarkan, kita mesti membenarkan orang buat. Kita tak boleh kata bid'ah. Salah kalau kita kata bid'ah. Tak boleh. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya 'inda al-maghrib. Rawahul Bukhari. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat tokoh-tokoh sahabat, kibar sahabat bermakna sahabat yang besar-besar ni, sahabat yang dahsyat-dahsyat, Abu Bakar, Umar, itu semua kibar sahabat, selalu terburu-buru untuk mengerjakan salat sunat maghrib. Dalam riwayat lebih panjang, Anas kata apa dia? Bila orang bang maghrib ni, sahabat banyak-banyak ni, depa ni sawari maksudnya tiang masjid. Mereka pergi duduk siap-siap di tiang masjid supaya orang tak halang sembahyang mereka. Nama dia siwar, tiang masjid. Sawari, tiang masjid tu.
Maka sunnah lah kita nak sembahyang pun cari satu tempat dekat dengan tembok supaya orang tak halang. Ulama hadis kata kalau kita pergi sembahyang tempat yang terbuka luas, tak masjid besar, tiang tak ada, kalau orang melintas depan kita, jangan kita angkat tangan. Sebab angkat tangan ni apabila ada sutrah. Bila ada sutrah. Sutrah ni handphone tak boleh jadi sutrah. Sutrah ni dia tinggi satu hasta. Kita ambil kita punya kepiah letak. Mai budak-budak tendang. Kita duk jigil kat budak tu. Tak boleh marah dia, dia budak. Ataupun orang tua yang daripada muda tak mengaji hadis, dia memang dia tahu kita sembahyang, tapi dia jenis orang tua kata jelangak. Jelangak kan? Apa pakcik? Bahasa moden panggil apa jelangak? Jelangak ni kira orang makan nasi, dia makan dedak lah. Itu orang tua panggil jelangak. Satu macamnya jelangak ni, benda tu dia nampak macam budak-budak lalu kan, kita duk habaq kata teh, dia tahu satu dia bersepak. Yang tu orang kata jelangak. Jelangak kalau poteh memang belur terus. Ini jelangak. Dia nampak kawan tu sembahyang, dia jadi jelangak, dia pi juga depan, dan depan kita tak ada sutrah. Kita tak disunahkan angkat tangan. Dan juga tak disunahkan angkat tangan kepada orang yang kita tahu dia tak tahu sunnah dalam sembahyang. Kita pergi Masjid Madinah, kita pergi Masjid Mekah, memang depan kita orang sembahyang, orang lalu lintas kan. Jangan angkat tangan lah. Pasal apa? Kita pergi angkat tangan lagu tu, dia pergi heret tangan kita sekali lagi. Punca. Dah kita mengaji karate do. Kan? Dia pergi, nak jadi pasal lah tu. Jangan angkat. Memang salah lalu depan orang, tapi suasana tu orang putih kata moment. Betul Pak Cik nah? Betul? Moment tu. Suasana yang kita ada tu, bukan kita tak mau situation tu, kita bukan tak mau buat sunnah, dia tak faham. Maka kita tak buat apa-apa. Tapi kalau depan kita ni memang ada tembok, jelangak ni mai juga, memang kita angkat tangan. Kita angkat tangan. Tak tahu dia salam. Terima kasih banyak-banyak dia salam kita pula. Kita kata, dia panggil kenuri terus, dia kata minta sila lah 2 hari bulan ni. Jadi tak jadi cerita. Jadi kita tengoklah. Jadi kadang-kadang orang, ikhwan, kita duduk zikir, mai satu kawan dia sembahyang belakang kita, bermakna dia nak jadikan kita sutrah dah. Jangan bangkit. Duduk Ustaz sampai dia habis sembahyang baru kita bangkit. Pasal apa? Masjid luas, tak ada benda-benda yang kita boleh ni, maka orang yang duduk bersila boleh jadi sutrah untuk menghalang orang daripada halang. Dompet kita, jam tangan, walaupun kita buh depan, hatu sekadar nak habaq kata had kita nak ni lah. Kalau dia langgar pun tu tidak dianggap dia langgar sutrah. Baik, sahabat ni bila dengar kata bang maghrib, semua pakat pergi cari sawari tiang-tiang dalam masjid ni nak buat apa? Anas kata depa nak sembahyang qablih maghrib. Setelah depa dengar Nabi kata sallu qabla al-maghrib. Maka Nabi kata Anas, Nabi tak larang dan Nabi tak suruh apa-apa, Nabi biar. Maka ini lebih menunjukkan qablih maghrib itu wujud. Tetapi dia wujud dalam bab yang tidak dituntut, bukan yang muakkad. Dia ghairu muakkad sebab kalimah-kalimah Nabi ni. Wa anhu, daripada Anas juga, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubi syams qabla al-maghrib. Faqila akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaha? Qala kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Rawahu Muslim. Anas juga cerita pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami sembahyang sunat 2 rakaat sesudah matahari terbenam. Kami sembahyang sunat 2 rakaat sesudah matahari terbenam. Maksud dia apa? Masuk maghrib. Bukan matahari terbenam pergi sembahyang asin tu ada. Terbenam matahari masuk maghrib. Bang maghrib kami sembahyang qabliyah maghrib 2 rakaat. Kemudian ada orang tanya pada Anas, apakah Rasulullah mengerjakan salat itu? Anas jawab, beliau melihat kami mengerjakan salat sunat 2 rakaat
beliau tidak menyuruh dan tidak melarang. Dia tu tanya, Nabi buat dah? Aneh kata Nabi tengok. Nabi suruh dah, Nabi larang dah. Bermakna Nabi tak buat, tapi Nabi tak tegah. Itu juga termasuk di dalam takrir. Satu benda yang Nabi mengesahkan, dia boleh buat. Kadang-kadang orang suka silap faham macam ni. Orang betul tengok. Siapa kata zaman Nabi tak ada bid'ah? Itu qabliyah maghrib tu bid'ah. Ha? Nabi tak suruh buat, Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, sahabat buat, jadi bid'ah. Ha? Lagu tu dia pergi cari ekor dia. Tengok-tengok dia kata. Nabi tegah pun tak, Nabi suruh pun tak. Sahabat buat. Bermakna, itulah bid'ah hasanah nama dia. Kita kata labu sudahlah. Sudahlah, tu dah merepek lah. Yang duk buat ujah ni, para asatizah ni, ustaz-ustaz ni duk buat kerja lagu ni. Dia kata Abu Bakar baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfir li fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Tu kalimah tu Abu Bakar baca. Bila Nabi dengar Abu Bakar baca lagu tu, Nabi kata subhanallah Abu Bakar, hang baca ni malaikat angkat sampai ke langit. Dia kata Abu Bakar baca. Nabi kata ya. Wahai Nabi tak ajar, Abu Bakar baca. Itulah nama dia bid'ah hasanah. Tadi labu lah labi sudahlah. Sudahlah. Baca hadis tu punya panjang. Abu Bakar pergi ke rumah Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ajak kat aku, apa aku nak baca? Tu yang Nabi ajak, Allahumma anta rabbi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Dia minta kat Nabi, apa aku nak kata? Ma qultu ya Rasulullah, apa aku nak kata? Nabi kata, baca yang ni pagi-pagi. Baca ni. Dalam semayang ke luar semayang, baca. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Lepas tu, satu hari dia baca benda Nabi ajak. Nabi tengok-tengok, Nabi kata, apa yang baca ni cukup baik Abu Bakar. Apa yang baik? Ya Nabi ajak. Ha? Mana boleh hadis lagu ni pergi ambil sebagai bid'ah hasanah? Orang putih kata tak ada moral langsung. Ambil bubuh atas kepala Nabi, ambil buah atas kepala Nabi. Imam Nawawi dalam Majmu' kan, saya cerita hari tu, dia membahas semai sunat tasbih dalam Majmu'. Dia kata satu semai sunatnya agak pelik dia kata. Semai sunat tasbih ni dia pelik dengan sunat-sunatnya lain. Kalau riwayat syadz. Pasal apa? Semua kita tahu semai sunat Nabi start dengan Allahu Akbar, lepas tu iftitah, lepas tu surah Al-Fatihah, surah rukuk, tasbih, i'tidal, sujud, tasbih, antara dua sujud baca doa, sujud pula tasbih, kalau duduk tahiyat baca tahiyat bagi salam. Tapi sunat tasbih, Nabi kata satu sunatnya agak pelik. Dalam satu berdiri tu, lepas daripada baca surah, baca tasbih pula. Tasbih berpuluh-puluh kali mereka baca. Lepas tu rukuk, lepas baca tasbih rukuk, tasbih tu pula. Kata dia satu sembahyang yang kaifiat dia menyalahi sunat-sunat yang pernah Nabi buat. Maka patutlah kalau kedudukan dia tidak sahih, dia kata. Maka di dalam mazhab Syafi'i, dia menolak sembahyang sunat tasbih. Dia tak mahu. Dia kata sembahyang yang mengelirukan orang. Tapi ulama lain kata boleh buat. Tapi kita duk based on Syafi'i ni. Based on Syafi'i ni. Sembahyang subuh, Allahumma hdina fiman hadait. Why? Because we are Syafi'i. Mai satu tak baca kunut, wrong. Pasal apa? Tak sampai lagi. Syafi'i lagi. Pasal Syafi'i kita kena ada kunut. Why you Syafi'i you buat tasbih? Why you mazhab Syafi'i you sembahyang hajat? Ini sembahyang hajat ulama Syafi'i tolak, riwayatnya lemah dan palsu. Kenapa you buat? Based on Syafi'i. Tak ada. Based on Syafi'i, tak ada baca Yasin malam jemaat ramai-ramai. Tak ada. Baca Yasin ada. Macam mana? Sembahyang maghrib, sembahyang qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, duduk seorang-seorang, menghadap ke arah kiblat, buka Yasin baca. Habis wa ilaihi turja'un, ya Allah.
dengan berkat surah Yasin ni malam Jumaat, ya Allah, aku ni bangang sikit, surah ni aja aku tahu. Lain aku tak tahu apa. Aku minta ampun banyak-banyak ke hang, ya Allah. Aku tahu dalam sunnah ni Al-Kahfi, tapi 110 panjang tu. Ni mengadu kat Tuhan. Ya Allah, panjang tu. Yasin 83. Kemudian Yasin ni duk baca selalu agak ayat dia tu mudah kan. Ya Allah, hang terimalah ni pun kalam hang juga, ya Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Okey, yang ni wujud. Yang ni tak ada siapa boleh kata bid'ah. Tak ada. Dia sedang tilawatul Quran. Yang tak ada apa dia? Duduk berkeliling, buka botol. Ni pasal nak SPM ke PMR ke, buka-buka ni semua, mengharapkan Yasin tu masuk dalam botol tu. Lepas tu kita minum. Lepas tu kena baca berjemaah. Lepas tu ada pula doa Yasin. Yasin wal Quran. Dulu saya hafal lah, tak hafal dah. Dulu saya hafal lah, tak hafal dah. Tobat banyak dah. Yang doa hafal lain semua doa sunah-sunah aja kan. Yang ni kita kata minta maaf banyak-banyak, my brother and my sister. Benda ni sorry, not at home. Maksudnya tak ada dalam mazhab. You declare you Syafi'i, why you do this? Why? WHY. Why you do this? Reason you, mereka buat, tadi you declare you Syafi'i. Kan you marah pula kita duk kata ikut Nabi, you marah. You kata apa? Ustaz tak hormat Syafi'i. Sekarang pasal apa you tak boleh hormat you punya mazhab? Itu kita minta kita duk mengaji ni dapat faham. Dan hadis yang terakhir dia cakap malam ni, dia nak sokong bab ni juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika kami di Madinah, bila muazzin telah mengumandangkan azan maghrib, maka orang selalu terburu-buru untuk mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Hingga ada orang asing masuk masjid itu, maka dia akan menyangka bahawa salat maghrib telah dikerjakan kerana banyaknya orang mengerjakan salat itu. Hadis Imam Muslim. Anas kata, kunna bil Madinah fa idza adzana muadzin. Masa di Madinah dulu ni, Anas duk cerita pada anak murid dia lah, ulama tabi'in ni. Masa dulu di Madinah orang azan maghrib, sahabat semua pakat masuk masjid pergi cari sawari tadi, tiang-tiang nak semayang. Cara depa semayang banyak selerah ni, kalau ada orang masuk, orang yang tak tahu cerita Madinah ni, masuk depa nanti ingat, oh ni pakat dia buat ba'diyah ni. Maghrib dah habis dah ni. Dah betul bukan ba'diyah, qabliyah. Begitulah Anas nak menceritakan, kata sahabat pernah buat semayang qabliyah maghrib dan dia tidak bid'ah. Cuma dia tidak rawatib yang muakkad. Liman sya'a. Siapa nak buat dia boleh buat, siapa tak mau buat jangan kritik orang yang buat. Kita kata pada orang yang buat, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Dan ada satu pandangan daripada para ulama, bagi orang yang buat, jangan sampai tak buat langsung. Dia duk buat, jangan sampai dia buat, ada hari kena ada tak buat. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Bagi orang yang tak buat, setahun sekali buat. Jangan sampai tak buat. Seolah-olah bila tak buat, macam benda tu Nabi tak lulus pula. Buat sekali. Minggu sekali ke, 2 tahun terpernah merdeka ke apa ke, buat pula satu. Ada juga kita buat. Hari kita tak buat, kita tengok kawan-kawan yang buat, kita kata mudah-mudahan mereka ini dirahmati Allah. Itu sunnah kita kata kat mereka. Mereka yang buat, bila tengok kawan tak buat, dia tak boleh kata, balong lihat lah, ya Allah, nak masuk syurga, semayang balong. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal dia ghairu muakkad. Dia benda yang tidak ada satu tuntutan yang keras daripada Nabi. Maka di atas itu kita faham bagaimana kedudukan dia. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita akan tengok dua tajuknya agak penting juga, iaitu Qabliyah Isya dan Qabliyah Jumaat. Ni agak hangat juga kan. Qabliyah Isya dan Qabliyah Jumaat. Ada tak ada? Ini pun satu bab. Kita akan agak bercanggah sikit dengan Imam Al-Bukhari. Bagaimana pandangan Bukhari tentang Qabliyah Jumaat? Bukhari buat main hujah dia. Qabliyah Jumaat ada, dia kata. Itu pandangan Bukhari. Asy-Syafi'i kata tak ada.
Kita tengok macam mana nak settle orang ni berklaim macam mana. Balik kepada Quran dan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ikhwan, saya ingat saya nak pesan satu benda lah. Saya duk tengok berita banyak di luar kan. Jadi di sini ni satu benda yang agak sensitif, parking. Saya buat sementara ni tak ada siapa komplain lah kan. Cuma saya pesan lah